Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insya-Allah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah kita sama-sama membuka dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk dapat bersama-sama dalam sesi kita pada malam ini. Dan seterusnya salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, sehingga risalah tersebut telah tersebar ke seluruh dunia sehingga sampailah kepada kita pada hari ini, walaupun kita telah hidup 1400 daripada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur Allah Ta'ala telah melempahkan kurnia kepada kita dengan dapat duduk bersama dalam majlis ilmu pada malam ini, dan kita insya-Allah berserba sedikit cuba untuk bercerita mengongsi kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, ahli jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah kita sesi yang ketiga, saya rasa insya-Allah sesi yang ketiga atau yang keempat, wallahu alam. Kita pada malam ni akan menyambung cerita kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk sebagai peringatan kita bersamalah, sebagai pembukaan pada malam ini sedikit saja insya-Allah, sebab masa kita pun tak panjang insya-Allah. Kita ada 40 minit lebih kurang, tak sampai 40 minit dah, dalam setengah jam lagi. Kita ingat kembali kenapa kita mempelajari sirah ni. Kerana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Allah SWT berkata, berfirman, sesungguhnya pada Rasulullah itu contoh yang baik. Jadi Allah Ta'ala takdirkan kita tidak dapat hidup bersama dengan baginda Nabi, tetapi kita masih dapat mempelajari kisah Nabi. Jadi Alhamdulillah, dengan mempelajari kisah ini kita seolah-olahnya dapat bersama-sama dengan baginda. Itulah yang mampu kita buat. Jadi kalau kita tak mempelajari kisah Nabi, tapi kita mempelajari kisah pemain bola, ataupun kisah orang lain selain daripada Nabi, tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Nabi, tidak ada manusia yang lebih mulia daripada makhluk selain daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar sirah orang lain, sirah ni ialah perkataan umum sebenarnya. Sirah ni perjalanan hidup. Ada orang-orang hebat atas dunia ni, orang hebat moden, orang hebat dulu, tak kira lah kan. Winston Churchill, contohnya kan, hebat tu. Hitler, orang panggil hebat juga. Lenin, Stalin, macam-macam lagi orang-orang hebat atas dunia zaman moden ni. Tapi mereka tu bukan bawa agama, bawa kesesatan, Tapi Nabi Muhammad ni bawa agama kepada kita. Kita belajar dia, kita dapat faedah, kita dapat tahu, kenal, dan kemudian kita ikut, kita dapat pahala insya-Allah, walaupun sedikit insya-Allah. Walaupun sedikit, iaitu apa? Sikit je kita ikut Nabi ni tapi dapat pahala insya-Allah. Tak perlu tak perlulah, bukan tak perlu banyak, tapi maknanya sikit pun dah dapat pahala, apatah lagi kalau banyak. Malam ni kita akan sambung cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hari tu iaitu kisah Nabi ni daripada kecil. Secara keseluruhan saya cerita secara kecil, daripada satu umur baginda, daripada satu mula-mula lahir sampailah pada umur baginda 40 tahun. Kita masih lagi ni, mungkin kita ambil masa 4 minggu 5 minggu mungkin ni, nak bercerita tentang kisah Nabi daripada mula baginda lahir sehingga 40 tahun, sehingga mendapat wahyu yang pertama. Nabi ni bukanlah kosong, bukan maknanya kebetulan tidak. Kebetulan ni makna terjadi sendiri, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Makna Allah Taala ni telah mendidik Nabi tu. Allah Taala jaga Nabi tu. Allah Taala bentuk Nabi. Sebab takkanlah manusia tu tiba-tiba sampai umur 40 tahun tiba-tiba dia pandai sendiri.
komplit tak, mesti ada sebab Jadi daripada 1 sehingga 40 tu, daripada kecil, daripada menyusu, daripada kita tengok cerita malam-malam ni. Cerita malam ni ialah Syaqqu As-Sadri, tajuk dia. Tajuk kita yang pertama malam ni, iaitu pembelahan dada. Pembelahan dada. Dada maksudnya inilah dia belah dada. Kemudian ni berlaku bila? Masa Nabi kita berumur 4 atau 5 tahun. Damik lagi tu, tengah berlari, tengah main bola. Budak-budak sekarang ni tengah apa tak tahu lah, main game. Berebut telefon dengan mak dia. Jadi masih kecil lagi tu, tengah berlari-lari lagi tu, Nabi SAW tinggal bersama dengan Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad hari tu kita sebut ialah dekat dengan Hudaibiyah sekarang ni, dekat dengan Ja'ranah. Dekat dengan Ja'ranah. Kalau pernah pergi Mekah lah, kalau tak pernah pergi Mekah lagi, boleh tengok dalam map, Google Map, cari situ, insyaAllah jumpa situ. Iaitu jalan di antara Mekah dan Jeddah. Tengah-tengah tu ada satu kampung, nama dia Bani Sa'ad. Jadi Halimah ni menjaga Nabi, menyusukan Nabi. Kemudian lepas menyusu, habis 2 tahun, biasa orang Arab dia akan hantar balik. Tapi sebab sayang kepada Nabi ni, sebab pelik Nabi ni, menyuburkan pokok. Ada Nabi subur pokok, ada Nabi kambing ada susu, ada Nabi dia pun ada susu. Halimah tu asalnya tak ada susu, anak dia menangis, tapi tiba-tiba ada susu, gembira dia. Jadi oleh kerana dia suka dengan Nabi ni, dia minta kepada mak Nabi supaya benarkan Nabi kita ni tinggal bersama dengan beliau sehinggalah umur 5 tahun. 4 tahun ataupun 5 tahun berlakulah satu peristiwa yang kita namakan sebagai Syaqqus Sadri. Peristiwa ni sahih, iaitu apa? Kerana diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang besar lah cerita ni, iaitu diriwayatkan oleh Muslim tak adalah nombor 2 selepas daripada Bukhari. Muslim, maknanya hadis ni sangat sahih. Iaitu apa? Ketika bermain-main, tiba-tiba Halimah ni terkejut. Sebab apa? Anak-anak dia semua balik, cerita kepada dia, panggil mak, macam tu lah kot ataupun mama, tak tahulah kan. Pasal sekarang dia kata, kenapa? Semua budak takut, dia kata. Kenapa? Muhammad kena colek, dia kata. Kena colek, ada orang datang, pelik tak pernah datang, tiba-tiba ambil pegang Muhammad, kemudian dia tidurkan Muhammad tu, kemudian dia belah tu. Belah guna apa dia tak sebut. Tapi dia kata belah dada. Jadi takutlah dia. Di mana tu jauh tu. Jadi lepas tu tunggu-tunggu Muhammad balik, berlari-lari tu dalam keadaan dia kata pucat lesi muka dia. Pucat lesi orang panggil pucat lesi tu, saya tambahlah pucat lesi tu, tapi dalam keadaan pucat gitu. Bahasa Melayu cakap lesi. Nak menunjukkan takut Jadi dia pergi kepada mak dia. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada masa tu, iaitu Jibril tu, malaikat datang, kemudian dia tidurkan Nabi tu, dia belah dada tu, kemudian dia keluarkan jantung. Dia kata hati, tapi hati dalam bahasa Arab ni kolbun. Kolbun, ingat kolbun, bukan kalbun. Kalbun tu orang duduk main depan-depan tu. Kalbun tu anjing maksud dia dalam bahasa Arab, kalbun. Jadi jangan kata hati kalbi ku, bukan, hati kolbu, qol dengan qaf. Jadi dia keluarkan qalb tu, qalb Nabi tu, kemudian dia letakkan dalam bekas, dia kata daripada emas, kemudian dia basuh dengan air. Jadi lepas dibasuh tu, lepas tu dimasukkan balik, kemudian ni. Dan peristiwa ni sebenarnya ada orang kata tak, itu berlaku secara apa? Simbolik ataupun macam orang kata benda Allahu Akbar apa? Maknanya bukan betul-betul, cuma macam itulah kan. Tapi sebenarnya peristiwa ni sebenarnya dalam kisah yang lain ketika Nabi SAW masa dewasa, ada sahabat tengok pada dada ni ada bekas jahitan. Jahitan maknanya dada ni pernah dibelah Nabi SAW telah dibelah 2 kali, jantung dia telah dibersihkan. Jantung hati orang Melayu panggil hati jantung tu wallahu alam mana hati mana jantung, wallahu alam bisawab. Kalau dalam bahasa perubatan Arab ni qalbun, jantung tapi kalau kita hati sini tak hati lembu, hati ayam, hati apa sini yang panjang ni kan, orang panggil wallahu alam lah, jangan kira. Tapi Nabi SAW ni dibelah dan dibersihkan 2 kali. Ni pertama kali masa umur dia 4 ataupun 5 tahun. Yang kedua semasa dia Nabi SAW hendak di Isra' dan Mi'raj kan. Pada masa tu dia pun dibelah sekali lagi, dibasuh Jadi itulah kesimpulan dia. Jadi apa dia pengajaran di sini? Kita ambil pengajaran sikit Kita iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan kita ni, manusia ni, setiap manusia ni ada masalah dia. Bukan masalah, makna kelemahan dia.
Allah Ta'ala dah jadikan sejak Nabi Adam lagi. Apa Nabi Adam yang berlaku pada Nabi Adam? Fanasiya walam najid lahu azma, Allah Ta'ala kata. Nabi Adam tu makan apa? Pergi dekat pokok tu. Jadi bila pergi kat pokok tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata jangan pergi pokok tu. Dia pergi je kan. Ni adalah cerita-cerita mengarut. Cerita mengarut apa? Dalam Israiliyat. Dia kata yang menyebabkan Nabi Adam pergi tu ialah kerana Hawa. Ni cerita karut marut. Saya nak beri amaran tu karut marut tu Iblis dah duduk di luar syurga, tiba-tiba boleh masuk. Macam mana? Dia masuk dalam perut ular. Ular masa tu ada kaki 4. Ular ada kaki 4 masa tu, macam unta tu. Dia masuk. Iblis masuk dalam apa? Dalam mulut ular tu, yang bernama ular tu. Kemudian ular tu masuk dalam syurga. Yang pelik tu malaikat tak sedar. Cerita kan. Jadi dia masuk tu, dia keluar daripada mulut tu. Dia apa? Dia pergi ambil buah tu, dia pergi pada Hawa ambil ni. Sedap ni, yang ni malaikat semua makan ni. Yang ni yang malaikat kekal dalam syurga ni sebab makan benda ni. Dia pun Hawa pun ambil. Hawa ambil, pergi pula kepada Adam. Jadi Hawa ni pujuk Adam untuk makan tu. Itu mengarut. Itu cerita mengarut kan. Lepas tu Allah Ta'ala hukum perempuan tu dengan 9 masalah. Dengan haidnya, dengan beranaknya, sakitnya, macam-macam. Tu Israiliyat dah nak ceritanya. Tak betul. Cerita tak betul tu bukan cerita betul. Sedap cerita tu tapi tak betul Lepas tu oleh kerana tu Allah Ta'ala hukum ular tu, kaki dia hilang masuk ke dalam. Jadi hilanglah ular sekarang. Ular tak ada kaki sekarang ni. Tu cerita mengarut. Yang sebenarnya cerita dalam Quran apa? Nabi Adam telah lupa. Fanasiya walam najid lahu azma. Allah Ta'ala kata dia tak ada keinginan nak lawan Allah Ta'ala. Tahu, tapi dia lupa. Jadi oleh kerana itulah manusia itu dinamakan sebagai al-insan. Al-insan tu makna apa? Lupa. Jadi itu salah satu daripada masalah kita kan. Kita lupa. Tapi Allah Ta'ala tak ambil kira kalau kita lupa, insyaAllah. Kita lupa nak semayang. Lupa nak semayang maghrib. Datang-datang dengan ceramah sedap aku. Tunggu duduk sini kan. Tu isyak. Aku tak semayang maghrib lagi. Tak apa, insyaAllah. Tapi jangan tiap-tiap hari tiap-tiap hari lupa. Ini bukan lupa tu melupakan diri. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nak bersihkan Nabi ni gitu. Jadi apa supaya Nabi ni dia perfect kan. Selepas daripada tu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi ni apa? Nama dia ialah Al-Ismah nama dia. Ismah ni orang panggil kita panggil dia apa? Kita panggil dia maksum. Itu maksum. Al-Ismah tu iaitu suci daripada dosa. Tak ada dosa. Jadi selepas daripada tu habislah cerita tu, dia pun balik kepada mak dia pun jadi takut. Mak dia siapa tu? Halimah As-Sa'diyah tu takut nanti datang lagi lah siapa-siapa yang ambil anak Muhammad ni. Jadi akhirnya dia pergi hantar balik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada mak dia. Aminah kepada Aminah. Tinggallah bersama dengan Aminah selama 1 tahun lebih kurang. 1 tahun. Masuk tahun yang ke-6 sekarang. Masuk tahun yang ke-6, apa berlaku? Aminah telah bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni untuk pergi mana? Bersama dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni perempuan hamba Dia pergi ke mana? Pergi ke tengok kubur ayah dia. Ayah Nabi ni kan. Ayah Nabi yang mati di Yathrib masa tu. Ingat ayah Nabi mati di Yathrib. Jadi mati di Yathrib maknanya kubur dia ada di Yathrib. Nanti kita akan tengok nanti apa? Cerita-cerita nanti. Pernah tak kita jumpa dalam sejarah Nabi ni, Nabi pergi ziarah pula kubur ayah dia. Tu ceritanya. Sebab ayah dia mati kafir mati tak beriman maknanya kan. Dikatakan mati hari itu masa di dalam kandungan ataupun mati semasa umur dia 2 minggu. Pada riwayat kata macam tu. Nabi umur 2 minggu, ayah dia mati, meninggal di Yathrib. Jadi mak dia Aminah ni bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Yathrib bersama dengan Ummu Aiman. Dalam perjalanan balik ziarah-ziarah tu, umur masa tu Nabi kita 6 tahun 6 tahun. Dia pergi on the way balik tu sampai kepada tempat nama dia Abwa itu kan nama Abwa ni kalau ikutnya lah dalam peta boleh tengok, insya-Allah boleh tengok. Kalau orang ada internet, ada semua ada internet belaka kan ada ni boleh tengok, insya-Allah dalam peta tu ada Abwa tulis tu keluar siap dengan kubur mak dia pun keluar situ. Kubur mak Nabi mak Nabi. Jadi ada situ. Tempat tu jauh sikit daripada Madinah, dekat dengan Badar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kematianlah mak di situ dan ditanamkan di situ. Kemudian dia pun dibawa balik oleh Ummu Aiman. Umur dia pada masa tu apa? 6 tahun. 6 tahun. Jadi balik sampai ke rumah, sampai ke Mekah,
tinggallah datuk dia Abdul Muttalib. Bukan Abu Talib lagi, Abdul Muttalib. Jadi daripada umur dia 6 tahun tadi tu sampai kepada umur dia 8 tahun, dia tinggallah bersama dengan Abdul Muttalib. Habis dalam masa ni, kalau ikutnya umur Nabi kecil lagi ni 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dalam masa tu Abdul Muttalib ni sayang pada ni. Ni satunya anak yatim lah. Kalau kita panggil yatim piatu. Ayah tak ada, mak tak ada. Dia tinggal dengan siapa lagi? Tinggal dengan datuk dia lah. Jadi dia tinggal dengan datuk dia tu. Ayah Abdul Muttalib ni ialah family yang sangat-sangat hebat lah. Bukan kaya. Dia tak kaya. Dia miskin. Tapi dia ni ada nama. Gitu. Ada nama di Mekah tu. Jadi dia ada anak-anak dia ni. Abu Talib lah, Hamzah lah ni. Mikir hero-hero lah di Mekah ni. Sebab dia ada satu kehebatan dia, iaitu dia ada jawatan satu. Orang Mekah ni dia dah bahagi kan, saya sebut hari tu. Dia dah bahagi apa? Orang ni pegang jaga air Zam-Zam. Geng Abu Talib ni, Abdul Muttalib ni dia pegang. Bab air Zam-Zam dia pegang. Sampai pada hari ni, kunci Kaabah dia pegang oleh ni. Kelambu Kaabah dia pegang oleh orang ni. Orang ni bahagian ni, orang ni bahagian ni. Jadi dia ada masing-masing orang-orang Arab ni sampai sekarang dijaga. Yang saya sebut hari tu apa cerita dia tu? Iaitu kunci Kaabah tu ada satu kabilah dia pegang. Kabilah tu keturunan daripada yang sejak daripada zaman Nabi ni. Tak pernah diserah kepada orang lain. Jadi maknanya kalau dia mati, dia wirah pada. Dia mati, maknanya adalah anak-anak dia kan. Tu keturunan-keturunan dia tu. Dia tak boleh serah kepada orang lain. Pernah dia kata, dia cerita ni. Dia serah kepada orang lain, nak buka tak boleh. Pintu Kaabah tu nak buka tak boleh. Jadi tak boleh masuk. Jadi itulah cerita dia. Seterusnya ialah Nabi SAW pun pada masa umur 8 tahun, ayah datuk dia pula meninggal. Jadi maknanya sedih kan ni. Apa ni kata ni? Yatim piatu, tak tahu apa nama lagi. Habis tutu lagi. Yatim piatu. Jadi tinggallah dia bersama dengan siapa pula ni? Bersama dengan Abu Talib. Abu Talib pula. Jadi seterusnya, sekarang ni sampailah kepada ni sampai umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun Kita ceritakan 12 tahun. Jadi dia telah ikut ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Allah Taala telah maknanya menjadikan Nabi kita ni dalam hidup dia tu bermacam-macam. Bermacam-macam apa? Contoh ni. Iaitu dia telah mengikut pak saudara dia. Ayah saudara dia bernama dengan Abu Talib. Bernama Abu Talib. Dia ikut mana? Pergi ke Syam. Maknanya berjalan lah maknanya. Kalau kita maknanya, ikut ayah. Ayah pergi mana? KK. Bukan pergi makan angin, pergi bisnes. Kalau kita ni pergi makan angin tak, pergi main kolam renang dekat KK, berenang, lepas tu balik. Itu kan. Tu pergi main-main, pergi shopping. Ni bukan pergi shopping. Pergi belajar bisnes. Umur berapa tu? 12 tahun. Dah ikut dah bermusafir. Sampailah berjalan jauh ni. Daripada Mekah ni sampai ke atas ni di Syam ni. Biasanya orang bisnes pada bentuk orang berniaga ialah negeri Syam. Maksud bila sebut Syam ni, saya pernah sebut dah saya rasa. Bila maksud Syam ni maksudnya ialah bukan Syria. Syam ni bukan Syria Tapi Syam tu ialah satu tempat yang utara tanah Arab tu yang sekarang ni dipecahkan menjadi 4 negara. 4 negara Yang pertama Lebanon, yang kedua Syria, yang ketiga Jordan, yang keempat Palestin. Palestin. Jadi sebenarnya cerita macam mana boleh pecah ni panjang cerita. Boleh pula nak cerita, tapi panjanglah pula nak ceritanya. Sebab dulu satu je. Satu ni sampai bila? Sampai peperangan dunia yang pertama ingat lagi tak? Ingat tak? Orang muda-muda ingat kot. Peperangan dunia yang pertama. Peperangan dunia yang pertama, peperangan dunia yang kedua. Pada masa tu datanglah ni penjajah ni. Dua dia yang datang ke kawasan tu. Satunya orang Inggeris, satunya orang Perancis. Jadi mereka datang situ, pompek. Akhirnya dia kata kita bahagilah. Kita bahagi. Dia buat macam negeri dia. Dia bahagi dua. Kau ambil separuh, aku ambil separuh. Apa dia bahagi? Dia bahagi Perancis ambil separuh, Inggeris ambil separuh. Dia buat satu perjanjian secara rahsia, nama dia Sykes-Picot nama dia. Sykes-Picot ni perjanjian lah yang dibuat di antara orang Perdana Menteri British dengan Perdana Menteri Perancis. Dia bagi tanah Syam tu. Rupa-rupanya dia ada plan, ada plan dah rupanya. Plan dia apa? Nak buat negara haram tu. Negara Yahudi tu rupanya. Dia ada plan tu, plan jauh, jarak jauh dia, plan dia. Jadi dia bagi negara tu, tinggallah Palestin satu. Jadi sebab itulah kalau kita pergi sekarang di Syria, saya pernah sampailah dulu Syria masa saya kecil-kecil dulu.
umur 18 tahun dah sampai Syria. Masa saya pergi, saya suka dulu jalan kaki. Pergi jalan kaki lah, ikut darat ni beraya sampai Syria sebab 4 bulan. Bukan keluar 4 bulan. Keluar pun ya juga pada masa tu. Sambil-sambil berjalan keluar. Keluar itulah keluar jemaah kan masa itulah maknanya. Keluar. Jadi sampai ke Syria. Syria ni cakap bahasa Perancis. Jalan-jalan Perancis, nama-nama Perancis, semua Perancis. Lepas daripada saya baca sejarah tu barulah faham. Rupanya dia ni dijajah oleh Perancis. Satu lagi Lebanon. Itu pun Perancis juga. Bila sampai ke Jordan, Inggeris. Rupanya sebab diperintah oleh Inggeris dulu. Sampai ke Palestin tak boleh nak masuk. Sebab apa? Ada orang tahan dah kan. Sempadan dia ni kawasan dia kata. Jadi tu cerita dia lah. Jadi dalam negeri tu sekarang ini, dalam negeri apa? 4 negeri tu panggil Syam tu, Nabi SAW ikut pak saudara dia, Abu Talib ni, berjalan, lama tu. Sebulan lebih nak sampai sana tu. Bawa barang dagangan. Sampai tengah jalan tu satu tempat. Satu tempat nama dia Basra nama dia. Basra. Besokroya. Itu. Bukan Basri, Basra bacaan dia. Basra. Basra ni kalau kita semua tengok muslimin-muslimat semua tengok dalam peta. Semua ramai cerita dalam peta sekarang ni boleh jumpa. Tulis Basra je akan jumpa. Satu tempat di negeri Jordan sekarang. Di negeri Jordan. Tempat tu saya pernah pergi ni tempat tu sebab dulu saya pernah duduk tinggal di Jordan sekejap. Merayau kerja merayau je masa kecil-kecil dulu mak ayah tak tahu masa tu mana ada WhatsApp, mana ada Telegram, masa tu tak ada telefon masa tu, tapi berjalan merayau dengan 2 orang kawan je sampai ke Basra. Basra tu sekarang ni ada satu pokok besar tu. Kemudian ada satu gereja. Basra ni padang pasir dulu. Sekarang ada kawasan lah, ada rumah-rumah sikit. Ada gereja situ, dikatakan itulah gereja tempat Nabi SAW sampai. Pokok tu lah pokok dikatakan saya tak tahu, bukan sahih, bukan yakin, bukan wajib percaya, bukannya etikok ni tapi maknanya di cerita dalam sejarah pokok tu lah orang pelihara lagi sampai sekarang kerana Nabi SAW duduk di bawah pokok tu. Sampai di situ Basra ni ada seorang padri, nama dia Buhaira. Dia ni orang panggil dia Gerges. Jadi dia ni ada tempat pertapaan di situ, pertapaan. Orang Kristian, tabiat dia dia ada dulu ni nama dia ialah Der, nama dia. Der ni bahasa Arab Der ni bukan D-E-R, saya nak sebut aja. Daira. Apa ajaran Kristian ni? Ajaran Kristian ni kalau awak nak jadi baik, awak kena tinggal jauh daripada orang. Tinggal dalam hutan, tinggal dalam padang pasir, tinggal dalam ikutlah dalam bukit, dalam apa. Tapi di negeri Arab tu padang pasir lah. Jadi dia akan cari satu tempat yang ada air, dia akan tinggal di situ. Itu nama dia Der, nama dia. Der Saya pernah pergi, cerita saya pernah pergi ke satu tempat di Mesir. Satu tempat nama dia tinggi tempat tu. Dia kata tempat Nabi Musa bermunajat, berjumpa dengan Tuhan. Dia katalah wallahu alam bisawab, saya tak tahu. Saya pernah pergi situ. Tengah-tengah jalan tu pada pasir Pada pasir naik bukit tinggi tu, lebih kurang dekat-dekat Gunung Kinabalu tu. Tinggi dia. Salji di atas tu. Naik di negeri Mesir, tempat paling tinggi di negeri Mesir. Sampai situ, tengah jalan tu ada satu Der situ. Nama dia Der Saint Caterina. Dia besar situ, ramailah situ padri-padri situ. Itu gereja je. Dalam tu tempat apa? Bertapa dia kata. Jadi kita kena ingat juga ni. Sebenarnya idea bertapa ni sebenarnya adalah idea yang sikit-sikit daripada ajaran yang diwarisi daripada Kristian. Kalau tak kena buat kalau tak kena buat, maknanya kalau bertapa itu tak salah. Tapi maknanya kalau kita bertapa sampai tak sembahyang Jumaat, sampai tak jumpa orang, sampai tinggal apa benda nak jadikan, orang jahil di masjid pun dia tinggal, di kampung dia tinggal, dia duduk je dalam hutan tu, itu salah macam tu. Salah Kita akan baca cerita nanti. Jadi Nabi SAW ni cerita dia berjalan sampai di situ, orang Kristian. Sampai ke tempat Kristian. Buhaira ni dia suka beri makan. Beri makan kepada orang yang lalu. Orang lalu kawasan tu tempat laluan, jadi dia panggil, mai berhenti dulu, berhenti makan dulu. Dia jamu makan. Jadi bila Abu Talib bersama dengan rombongan ini sampai di situ, dah duduk semua unta semua tu. Jadi duduklah, Nabi duduk di bawah pokok tu. Yang dia kata pokok tu. Jadi semua pun dijemputlah pergi makan di rumah dia tu. Di rumah dia lah, tempat dia tu. Jadi berilah makan. Dia kata, Wahirah kata, ada seorang lelaki ni, dia kata, awak tak bawa ni, dia kata. Dia kata, Abu Talib kata, tak ada, semua datang dah. Ada ni, dia kata. Adalah seorang budak, dia kata, umur 12 tahun, duduk dekat unta dia tu.
Bawa, dia kata bawa. Jadi dia bawa, bila bawa tu dia rasa pelik dah. Sebab apa? Di antara benda yang dia tengok ialah pokok-pokok sujud pada Nabi tu. Itu dia cerita dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rahim Makhtum. Dan Rahim Makhtum disebut ni. Saya baca base kepada banyak kepada Rahim Makhtum lah ni. Kalau tuan-tuan semua kan muslimin-muslimat nak tengok buku yang inilah alur cerita saya ni ialah daripada buku Rahim Makhtum. Rahim Makhtum ni satu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menang pertandingan yang dibuat oleh kerajaan Rabitah Alam Islami dulu tahun 70-an dulu. Rabitah Alam Islami dia buat satu pertandingan, ada lebih daripada 130 orang. 130 sirah. Hebatnya cerita banyak. Ada 130 lebih sirah Nabi dihantar dalam semua bahasa. Ada bahasa Arab, majoriti bahasa Arab lah. Ada bahasa Perancis, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu saya tak tahu. Tapi hantar semua tu buat pertandingan, yang menang nombor satu yang ni. Nama dia Rahim Makhtum. Ada bahasa Inggeris. Kalau orang pandai bahasa Inggeris boleh baca. Orang pandai bahasa Arab boleh baca bahasa Arab insya-Allah. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Jadi saya base pada buku tu lah ni. Saya catat-catat sikit nak cerita ni. Jadi saya ambil tu, insya-Allah lah dia kata diharap cerita yang dibawa tu adalah perkara-perkara yang sahih lah dia kata. Yang walaupun tak, kalau bukan Israeliat lah maksud dia. Jadi cerita ni sampai tadi dia pun tengok, dia kata ada budak, pergi panggil budak. Yang pertama dia tengok pokok-pokok mula-mula sujud kepada air, pelik ni. Kemudian dia tengok awan tu ikut Nabi. Ini pelik lagi ni. Sampai dekat dia, apa tu? Dibuka ni belakang ni, buka baju ni kan. Terak tengok buka baju belakang ni, di belakang Nabi tu ada satu nama dia Khatamun Nubuwah nama dia. Khatamun Nubuwah. Khatamun Nubuwah ni ialah satu benda kalau tengok sekali imbas tak nampak. Tapi bila tengok betul-betul nampak atas belakang Nabi tu macam buah apple. Buah apple macam tu. Dia ada tertulis itu. Nampak. Jadi dia tengok tu dia kata, Abu Talib kata, budak ni bukan sebarang budak ni. Ni budak pelik ni. Budak ni lah dia kata benda yang diceritakan di dalam Injil. Jadi awak dia kata jangan bawa budak ni pergi ke Syam. Sebab apa kata? Kalau orang Yahudi tahu budak ni, dia akan bunuh budak ni. Jadi rupanya dia dah dapat dah. Walaupun dia Kristian ni, dalam Kristian ni sebenarnya dia ada orang panggil Bible lah Bible yang besarnya ada 4. Ini Bible ni asalnya bahasa Suryani Suryani ni bahasa yang kita ada lagi orang-orang di Syria tu bercakap bahasa Suryani ni sikit-sikit. Tapi kebanyakan tak ada dah. Lepas tu diterjemahkan ke dalam bahasa macam-macam. Orang Arab ramai yang beragama Kristian. Bukan ramai tu maksudnya lebih ramai daripada orang Islam, tapi ada. Masa saya di Mesir dulu, ada satu kelompok orang Arab yang Kristian. Besar, gereja dia tu besar. Tengah-tengah bandar Cairo tu besar gereja dia tu. Orang tak ramai mana, tapi gereja ni dia orang Kristian. Dia dapat support daripada macam-macam negara lah bagi duit kat dia. Dia ada lebih kurang di negeri Mesir tu 6%, lebih kurang 6% orang Kristian. Orang Kristian ni cakap Arab ni. Orang Kristian cakap, orang Mesir memang cakap Arab lah. Dia cakap bahasa apa lagi? Dan nama dia tu Koptik nama dia. Koptik Dalam bahasa Quran ada Kibti. Aqbat nama dia. Kibti tu maknanya orang Kristian yang berasal daripada ni asal Mesir. Jadi dia ni kitab tu Bible itu bahasa Arab. Jadi saya dulu adalah juga untuk belek tengok apa benda yang dicerita dalam Bible ni. Tapi macam tu salah-salah orang tengok, orang kita tengok ada juga terbeli ingat Quran. Sebab apa? Tulisan macam Quran tu sebiji. Cuma dia tulis depan tu apa? Al-Kitabul Muqaddas. Kitab Muqaddas tajuk dia. Kitab kalau ikut terjemahan apa? Kitab suci. Dah kitab suci, kitab apa lagi kan? Kita orang tak biasa. Kita biasa tengok ni Bible ni bahasa Inggeris kan. Old ke new ke tak kira lah kan Saint ni kan, Saint James ke Saint apa kan. Tapi makna situ bahasa Arab. Jadi dalam Bible ni ada 4 jenis. Ada satu Bible nama dia Bible Yohana. Dalam Bible Yohana ni dia disebut Nabi Isa pernah berkata kepada Tuhan, kepada Allah. Dia kata dalam Bible tu disebut dia berkata kepada ayahnya, tu bohong lah tu ayahnya memang Tuhan lah dia kata situ kan. Tapi nanti tolong kirimkan seorang nanti Rasul kepada, memang ada disebut dalam tu.
Ini siapa yang riwayatkan? Orang-orang yang ulama-ulama daripada Mesir lah. Yang saya baca dalam buku ni memang ada dalam tu. Sebab saya tak baca habis lah kitab Bible tu. Kitab Bible dalam bahasa Arab tu. Jadi rupanya sebenarnya Nabi Isa ni telah disebutkan di dalam, memang disebut pun sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah As-Saff. Surah As-Saff kan? Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa ni beritahu kepada Bani Israel nanti akan datang. Jadi Nabi Isa ni lepas tu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat ni, siapa yang nak bunuh Nabi Isa? Yang nak bunuh Nabi Isa ialah orang Yahudi. Nabi Isa ni daripada mana? Daripada keturunan Yahudi. Sebab dia, mak dia tu nama Maryam. Maryam tu adalah Yahudi. Bahasa Yahudi, bangsa Bani Israel. Bukan orang Yahudi, Bani Israel. Jadi maknanya, orang Yahudi ni memang jahat dah. Bukan sekarang aja, dulu pun jahat dah. Yahudi ni kan. Dia nak bunuh Nabi Isa tu. Kemudian dia nak bunuh pula ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tahu bahawa Nabi Muhammad ni ada sebut dalam kitab dia. Jadi lepas daripada tu, katanya Buhairah ni dia kata bawa balik cepat, dia kata. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat tanda tu di belakang Nabi ketika Nabi terbuka baju dia. Jadi maknanya benda tu adalah, dan ada setengah-setengah orang lukislah gambar tu. Saya tak nampak lagi kat sini. Kadang-kadang ada dia tu khatamun nabuwah. Khatamun tu maknanya cok, maknanya cok kenabian ada di atas belakang Nabi, tapi bukanlah terang macam orang bertatu tu kan. Jangan pula kita tengok, oh ada tatu, bukan. Dia macam apa ni, ada disebutkan dalam kitab-kitab, dia kata dia macam kalau kita kan macam daging ada merah sikit gitu. Gitu. Kemerahan macam tu. Dia ada color lain sikit atas belakang tu. Jadi dia pun buat balik lah. Tak jadilah pergi bisnes ni, buat balik apa? Buat balik Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ke Mekah semula. Habis cerita tentang apa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pergi ke Syam. Sekarang kita balik dah. Kini sampai pula Nabi kita umur dia 15 tahun. Berlakulah satu peperangan. Jadi orang Mekah ni, dia ni Quraisy. Jadi Quraisy ni, orang Mekah ni dia style dia ni apa? Dia style orang Mekah ni, dia style bukan orang Mekah, misalnya orang Arab ni. Dia style berkumpulan. Ni bani. Biasanya dia akan ini buat perjanjian orang. Ni buat perjanjian orang. Perjanjian dia tu ialah apa? Iaitu kalau kau kena serang, aku akan backing kau. Gitu. Jadi dia adalah kumpulan-kumpulan dia tu. Ni grup ni. Kalau zaman sekarang ada juga. Nama dia NATO, nama dia Pakatan Warsaw, kan? Rusia, Poland, tu geng-geng dia, satu kumpulan. Ini geng-geng dia. Jangan serang, ni puak aku, dia kata. Kalau siapa serang puak aku, kita akan lawan balik. Dulu kan. Jadi NATO macam itulah, NATO negara Eropah kan. North Atlantic Treaty yang dipanggil Organization. Macam itulah. Jadi zaman dulu pun ada juga. Jadi orang Quraisy ni pernah sekali tu dia ni diserang oleh Qais. Ada satu bani lah kan. Jadi orang Quraisy ni bersama Kinanah. Jadi yang pentingnya sini nak ceritanya ialah berlakulah peperangan. Ini peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Fijar nama dia. Itu masyhur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terlibat dalam peperangan tersebut walaupun umur dia 15 tahun. Nak cerita sini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi kita ni terlibat semua benda. Berperang pernah, berjalan pernah, apa lagi? Gini pernah, apa lagi pernah. Lepas daripada banyak lagi pernah insya-Allah. Habis cerita tu pada umur dia 15 tahun. Kemudian pada masa tu pula, masa umur Nabi 15 tahun juga ada satu lagi peristiwa. Kalaulah sempat, insya-Allah. Nama dia apa? Halful Fudul. Ni pun saya nak cerita juga ni sebab apa? Dia ada efek dia lah. Ada kesan dia, ada cerita dia nanti. Bila Nabi besar, semua benda-benda ni yang kita cerita ni, masa Nabi umur lepas 40 tahun ini, dia akan ada kaitan-kaitan dia. Jadi kita tahulah lebih kurang sikit-sikit. Kita tak masuk lagi pasal kisah Nabi ni. Nabi tak jadi Nabi lagi pun. Tapi ada satu peristiwa nama dia Halful Fudul. Halful Fudul ni, halful ni maknanya perjanjian. Fudul ni maknanya kalau ikut bahasa Arabnya ialah menyibuk. Menyibuk apa panggil? Menyibuk awak ni. Awak tak ada kaitan, sibuk-sibuk pula. Itu nama dia, terjemahan dia. Tapi cerita dia macam ni. Ada seorang daripada Yaman. Seorang tu daripada Yaman, dia ni datang berjual di Mekah. Dia jual, ada seorang orang Mekah ni, Samsing Mekah nama dia As bin Wa'il. As bin Wa'il. Kalau kita katalah buat bayangan kan. Kita pergi pasar Gadung. Kita ada orang jual, lepas tu ada orang mari, orang tu jual sate kata, jual ikan bakar tu, dia ambil ikan bakar tu, hutang dia kata. Hutang. Lepas tu tak bayar. Jadi dia ni sekali jumpa dia minta lah bayar, mana duit
Siapa ni orang daripada Yaman tadi? Mana duit? Tak nak bayar. Dia buat main macam tu kadang. Jadi dia ni pun sedih lah, kata aku tak ada duit dah, macam mana kau tak nak bayar ni kan. Lalu dia buat apa? Aku tak nak bayar hutang kau. Tak ada kan? Tak ada. Macam tu lah ni. Last kali dia naik atas bukit. Di Mekah tu ada satu bukit yang tinggi sikit, nama dia Jabal Qubays. Jadi Jabal Qubays itu dia naik atas tu, dia pun bertempik. Dia pun oi, semua orang Mekah ni ada seorang ni menganiaya aku, nama dia As bin Wa'il. Jadi dia pun kata apa? Orang Mekah pun datanglah ramai-ramai. Dia kata, kalau macam ni kita tak boleh biarkan. Kata, dia ada seorang tu kepala orang antara orang besar Quraisy tu, nama dia Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an. Saya cerita sebut nama ni, tengok kan nama dia tu, Abdullah bin Jad'an. Ni zaman mana? Nabi tak Islam lagi. Tak dapat wahyu lagi. Tapi orang Mekah dah ramai dah bernama Abdullah. Jadi orang Mekah ni ada nama Abdullah, ada nama Abdul Uzza, ada nama Abdul Lata, ada nama Abdul Manat. Abdul Manat tu berhala, Uzza tu berhala, kemudian Lata tu bukan lantai Lata gitu. Lata tu berhala. Orang Arab jadi dia letak abdu, maknanya kau ni siapa? Hamba Lata. Maksudnya benda Lata tu Tuhan lah. Jadi namanya apa? Abdullah. Abdullah makna apa? Allah tu Tuhan. Jadi mereka ni bukan tak kenal Tuhan, kenal Allah ni, cuma mereka ni tak percaya. Tak percaya apa? Tak percaya sepenuhnya itu. Dia percaya Allah ni boleh juga beri, tapi Lata boleh juga beri, Manat boleh juga beri, bukan Allah saja. Itu sebab tu nama dia syirik. Syirik tu maknanya syarikat, kita kata company. Allah ada kuasa juga, yang ni pun ada kuasa juga. Itulah masalah dia. Masalah orang musyrik. Jadi kita nak kena belajar ni betul-betul supaya apa? Supaya kita kena faham Allah ni dia bersifat dengan sifat-sifat ni yang tak boleh dikongsi dengan orang lain. Contohnya maknanya yang berlaku pada hari ni ialah apa? Kalau dulu contohnya pokok tu berhantu, pokok ni kan hantu dia ada kuasa, tak ada. Sekarang orang tak percaya pada hantu dah, orang percaya pada benda lain pula dah. Benda-benda moden ni bahaya juga Kita cerita kemudian lah sikit-sikit insya-Allah. Tapi hari ni habis dulu kita berakhir dengan cerita apa tadi? Nama dia Halful Fudul, iaitu Nabi pada masa umur 15 tahun telah diajak oleh Abdullah bin Jad'an untuk buat sama berhimpun semua orang Mekah ni, kita lepas daripada ni siapa-siapa yang kena aniaya kita akan tolong. Perjanjian itu Nabi SAW sebut semasa di Madinah. Nabi kata apa? Wallahi, demi Allah, kalaulah ada orang kafir, walaupun orang tu orang kafir, yang minta kita supaya buat perjanjian apa-apa untuk menghapuskan kezaliman atas dunia ni, maka kita akan bersama-sama. Itulah dia, nama dia Halful Fudul. Jadi cukuplah setakat tu insya-Allah insya-Allah. Lepas daripada ni kita akan sambung pula umur Nabi 20, 25, 30, 35, 40. InsyaAllah sikit-sikit lah insyaAllah moga-moga masa kita ni 30 minit je insyaAllah 30-40 minit ni akan dapat tahu sikit, kenal sikit kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setakat itu sajalah aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi dengan sama-sama membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.